Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan 29 Oktober 2021 Masehi. Kita masih diberi peluang dan juga kesempatan untuk meneruskan kelas tadabbur Al-Quran kita yang hanya dapat dijalankan pada hari Jumaat dan hari Sabtu sahaja. Hari ini hari Jumaat, alhamdulillah kita dapat sambung lagi untuk surah yang berikutnya. Minggu lepas kita dah selesai surah Al-Qiyamah, dah habis dah. Jadi hari ini kita nak masuk surah yang berikutnya, surah yang ke-76, surah Al-Insan, atau dinamakan juga surah Ad-Dahru. Jadi menariknya surah ni antara surah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam salat subuh pagi Jumaat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW membaca surah As-Sajadah ataupun disebut juga Alif Lam Mim As-Sajadah, dan juga surah Al-Insan, itu dalam rakaat yang kedua salat subuh pagi Jumaat. Baik, surah ni adalah surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Surah yang ke-76, maknanya dah di akhir juzuk yang ke-29, mempunyai sebanyak 31 ayat. Jadi menariknya dalam surah ni banyak menceritakan tentang hal ehwal hari akhirat nanti, khususnya gambaran syurga yang Allah Ta'ala sediakan untuk golongan abrar. Baik, antara intisari ayat yang kita nak ulas hari ini ialah berhubung dengan misteri masa dalam hidup manusia. Dalam hidup kita, masa ni sesuatu yang sangat misteri dan luar biasa. Kita ditakdirkan hidup sekarang, tidak dulu dan tidak akan datang. Dia ada dah fasanya. Setiap manusia tu berapa lama dia hidup di dunia. Kemudian manusia diciptakan lengkap, ada pendengaran, ada penglihatan, boleh melihat, boleh mendengar sebagai suatu ujian. Sebab Allah Ta'ala mahu menguji manusia dengannya. Manusia diberi pilih sama ada imma syakiran wa imma kafura, sama ada mahu menjadi orang yang bersyukur ataupun yang kufur, yang sebaliknya lah. Kemudian didatangkan ayat tentang ancaman azab bagi orang kafir, iaitu azab yang berupa adanya salasila wa aghlalan wa sa'ira, adanya rantai belenggu dan api neraka yang menyala-nyala untuk orang-orang yang kafir. Jadi kita baca dulu 4 ayat yang terawal untuk surah ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira.
Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Itu ayat pertama hingga ayat yang keempat. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Bukankah telah datang kepada manusia? Hal ni kalau kita belajar bahasa Arab, hal ni asal maknanya adakah. Tapi istifham adakah di sini lebih tepat. Kalau kita lihat dalam tafsirannya disebut ia dengan maksud qad. Hal dengan maksud qad, sesungguhnya. Ataupun bukankah telah datang kepada manusia hinun, satu ketika, minad dahri, daripada masa, yang mana ketika masa itu manusia ni adalah suatu makhluk yang tidak disebut kerana belum diciptakan, belum ada lagi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada nutfah, daripada setitis air, benih air mani yang bercampur antara benih lelaki dan perempuan, untuk kami mengujinya. Maksud uji ini diberikan perintah dan larangan, iaitu dalam ajaran agama adanya al-awamir, adanya an-nawahi, perintah-perintah larangan. Oleh kerana itu kami jadikan manusia itu bersifat boleh mendengar dan melihat supaya dia faham perintah dan larangan. Inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami telah menunjukkan untuknya jalan. Sabil maksudnya jalan yang lurus. Dah ditunjukkan jalan, jadi terpulang kepada manusia nak pilih jalan itu atau yang lain. Sama ada dia bersyukur dengan mengambil jalan petunjuk itu, ataupun kufur, yakni memilih untuk engkar, itu terpulang kepada manusia. Allah Ta'ala telah utuskan Rasul dan telah turunkan kitab. Adapun orang yang memilih jalan kekufuran, maka diberi ancaman, kami telah sediakan untuk orang-orang yang kafir. Ni orang-orang yang kufur itu salasil. Pertamanya rantai besi. Wa aghla, dan belenggu-belenggu atau tali-tali pengikat daripada besi juga. Wa sa'ira, dan api neraka yang menyala-nyala. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, surah ni dimulakan dengan persoalan. Mula-mula datang ayat pertama dengan hal. Seperti hal ataka hadithul ghasyiyah. Sama dengan surah Al-Ghasyiyah. Dia seperti nak mengingatkan kepada kita supaya berfikir. Bila ayat tu mari dengan istifham. Tapi istifham ni sebuah takdir lah. Ia dengan maksud qad. Adakah sesungguhnya telah datang kepada kamu satu masa? Jawapannya ya. Jawapannya ya. Telah datang kepada manusia. Al-insan, ada pendapat mengatakan Nabi Adam. Pendapat yang lebih kuat mengatakan merujuk kepada jenis manusia secara umum. Merujuk kepada manusia secara umum. Jinsul insan. Adakah sesungguhnya telah datang kepada manusia satu ketika daripada masa. Ketika itu manusia ni adalah kana fihi mansiyan ghaira mawjudin. Adalah dia sesuatu yang dilupakan. Lupa maknanya tak ada. Tidak wujud. Falam yakun Adam wa banuhu syai'an ma'rufan. Dan tidaklah Nabi Adam sendiri pun masa tu sebelum diciptakan pun tak ada juga. Termasuklah anak-anak dia ataupun zuriatnya. Dan tidaklah ia suatu makhluk yang diciptakan sebelum diciptakan lah. Jadi adanya kita manusia ni setelah Allah Ta'ala ciptakan. Tetapi masa sebelum kita diciptakan tu, masa tu dah ada dah. Jadi masing-masing boleh tanya diri sendiri, berapa umur kita sekarang ni? Kalau umur kita 50, di mana kita sebelum 50 tahun dulu? Kalau umur kita ni mungkin dah 70, baik di mana kita 80 tahun yang lepas? 10 tahun sebelum kita dilahirkan. Kita duduk mana? Kita belum lahir, belum diberikan nama.
belum diberikan nama dan belum dikenali oleh sesiapa sebab belum ada di dunia. Ayat ni nak mengingatkan kepada manusia supaya manusia ingat bahawa mereka ni adalah makhluk yang baru berbanding dengan sebelumnya sudah diciptakan malaikat dan jin. Sebelum manusia diciptakan dah ada makhluk lain iaitu malaikat dan jin. Wa hadha ikhbar bi kaunil insan fi badi'il khalqi ma'duman ghair makhluk. Ayat ni nak mengkhabarkan bahawa keadaan manusia pada awal kejadian bersifat ma'dum, tiada. Asalnya kita ni tiada, tak ada. Kita ni tak ada. Bukanlah sesuatu yang diciptakan sebab belum ada, belum dikehendaki oleh Allah untuk diciptakan. Jadi kita termasuk di kalangan manusia yang ditakdirkan untuk hidup zaman sekarang di tempat yang telah Allah Ta'ala tentukan di mana kita dilahirkan. Di sini kita kena berfikir, Allah Ta'ala bagi kepada kita akal untuk kita berfikir. Saya suka baca sejarah-sejarah. Bila kita baca sejarah yang lepas, kita terfikir. Ketika berlakunya sejarah itu, di mana kita? Itu. Di mana kita? Sebab asalnya kita ni mati. Kita lihat contohnya dalam ayat di awal surah. Surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Ayat 28 surah Al-Baqarah muka surat yang kelima. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu wahai manusia boleh kufur dengan Allah? Kenapa kamu engkar, tidak mahu beriman dengan Allah? Ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir. Padahal asalnya kamu adalah amwata, mati. Semua manusia asalnya tiada. Mati ni mana tak ada, belum diciptakan untuk hidup di dunia. Fa'ahyakum, kemudian maka Allah Ta'ala hidupkan kamu, iaitu diciptakan dengan lahir ke dunia. Thumma yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Bila sampai satu masa tertentu yang telah ditentukan berapa lama manusia itu hidup, matilah. Ini kita kena sedarlah. Kena sedar. Memang kita tahu dah. Kita tahu kita hidup bukan untuk selama-lamanya. Kita hidup untuk mati. Tapi adakah kita benar-benar cukup bersedia untuk selepas kematian? Kemudian lepas mati itu, summa yuhyikum, kemudian dia hidupkan kembali kamu. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah jualah kamu dikembalikan. Jadi asalnya kita ni bermula dengan mati, dengan tiada. Jadi semasa kita mati itulah dah datang satu ketika, satu masa yang masa tu kita ni tak ada. Kita ni belum ada. Jadi nikmat Allah Ta'ala mewujudkan kita ni satu nikmat yang besar. Dipanggil nikmat al-ijad. Nikmat kita diwujudkan. Jika Allah Ta'ala tidak wujudkan, kita tidak kenal apa-apa yang kita lalui dalam kehidupan kita lah. Kalau kita tak dilahirkan, kita tak kenal mak ayah kita, adik-beradik kita, ahli keluarga kita dan segala-galanya tidak wujud jika kita tidak dilahirkan ke dunia. Ada beberapa ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala suruh Nabi fikir. Allah Ta'ala suruh Nabi fikir sebab ketika itu, ketika peristiwa itu berlaku, Nabi belum lahir lagi ataupun belum wujud lagi di dunia ni. Di antaranya adalah kisah tentang ketika keluarga Imran mencari siapakah yang berhak untuk menjaga Maryam. Kita lihat ayat 44 surah Ali Imran muka surat 55. Muka surat 55 ayat 44. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itu adalah sebahagian berita-berita perkara ghaib yang kami wahyukan kepada kamu. Maksud berita perkara ghaib tentang kisah Maryam tu. Boleh rujuk dalam surah Ali Imran daripada muka surat 54 kemudian 55. Dan Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni, wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau ya Muhammad ada bersama dengan mereka. Wa ma kunta ladaihim,
tidaklah engkau ya Muhammad ada bersama dengan mereka. Mereka ni itu ahli keluarga Imran. Iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika mereka membuat cabutan pen, buat undian. Buat undian siapakah yang akan menjaga Maryam. Wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau ya Muhammad ada bersama dengan mereka iz yakhtasimun, ketika mereka bertengkar. Berbalik, orang ni kata ya saya lebih layak jaga Maryam. Orang ni kata lebih layak. Akhirnya naiklah nama Nabi Zakaria alaihissalam yang ditugaskan untuk jaga Maryam. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu ketika peristiwa ni berlaku, Nabi SAW belum lahir, tak ada lagi. Masa tu, wa ma kunta ladaihim. Begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf yang berlaku zaman dahulu. Mana zaman-zaman terdahulu dah lama dah berlalu, dah banyak dah kisah-kisah umat terdahulu dan nabi-nabi mereka yang berlaku dalam sejarah kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Yang mana orang yang wujud selepas itu tidak ada ketika peristiwa itu berlaku. Termasuklah Nabi SAW sendiri. Kita lihat di akhir surah Yusuf. Muka surat 247 ayat 102. Permulaannya sama dengan ayat 44 tadi surah Ali Imran. Bermula dengan zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Jadi kisah Nabi Yusuf ni di antara berita-berita perkara ghaib yang kami wahyukan kepada kamu. Berita perkara ghaib sebab ketika peristiwa ni berlaku Nabi Muhammad tak ada lagi. Nabi Muhammad belum lahir ke dunia sebab Nabi SAW bukan hidup zaman Nabi Yusuf. Wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau ya Muhammad ada di sisi mereka. Jadi macam mana Nabi boleh tahu? Tahu melalui wahyu lah, melalui ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Jadi ketika itu Rasulullah tak ada lagi, tak tahu apa-apa. Tetapi setelah baginda lahir ke dunia, dilantik menjadi Rasul, terima wahyu, mana segala apa yang berlaku zaman dahulu, zaman ketika Nabi Muhammad belum lahir, baginda dapat tahu. Sama juga kita tidak hidup zaman umat terdahulu. Tetapi kita boleh tahu kisah Nabi, dulu kita dah baca kisah Nabi Nuh dalam surah Nuh. Banyaklah kisah-kisah yang lain. Kita dapat tahu melalui Al-Quran. Kalau kita nak tahu berdasarkan kita hidup zaman itu, memang kita tak tahulah. Sebab kita tidak hidup zaman ketika ianya berlaku. Ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Tursina ataupun dekat dengan Jabal Tur. Muka surat 391 ayat 44 dan ayat 46. Muka surat 391 ayat 44. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin. Dan tidaklah engkau ya Muhammad ada di tepi sebelah barat bukit Tursina itu ketika kami memberikan perintah kepada Nabi Musa, dan tidaklah engkau turut menyaksikan peristiwa diberikan wahyu atau perintah Allah kepada Nabi Musa. Sebab masa zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW belum lahir lagi. Jadi masa tu ada dah, cuma Nabi belum ada lagi. Jadi semua contoh-contoh ayat yang saya bawakan ini mengajak kita berfikir bahawasanya ada satu ketika daripada masa dahulu kita ni tak ada lagi. Kita ni belum lahir, belum wujud di dunia. Kerana takdir Allah kita tidak wujud zaman dahulu, kita wujud zaman sekarang. Sudah termaktub di sisi Allah di Lauh Mahfuz akan lahir pada tahun-tahun sekian, makhluknya begini, namanya sekian, berapa umurnya, berapa rezekinya. Jadi salah seorangnya adalah kita lah. Kita ditakdirkan lahir pada tahun sekian.
meninggal tahun sekian, kita tak tahu bila kita akan meninggal. Tapi yang pasti kita akan mati apabila cukup tempohnya, ajalnya. Kemudian zaman selepas ini, selepas kita dah tiada, dunia ini diganti dengan manusia lain pula. Manusia itu pula tidak ada zaman sekarang. Zaman sekarang mereka itu tak ada, mereka wujud pada zaman ketika kita sudah mati. Kita pun tak tahu berapa lama lagi umur dunia ni. Sebab apa? Sebab dunia ni sudah berada di penghujungnya. Kalau lepas ni kita dah mati, kita pun tak tahu berapa tahun lagi usia dunia sebelum berlakunya kiamat. Tapi apa yang jelas, tanda-tanda kiamat tu sudah banyak yang muncul. Tanda-tanda kecil kiamat tu kebanyakannya sudah muncul dalam kehidupan kita. Jadi ayat pertama ni nak mengajak kita berfikir dalam kehidupan kita, ad-dahru, masa ni sesuatu yang misteri. Dulu masa tu kita tak ada, sekarang ni kita ada. Satu masa nanti kita akan mati. Baik. Sebab itu dalam kalangan manusia yang sesat ada golongan yang disebut sebagai golongan ad-dahriyun. Jadi surah ni dinamakan juga dengan surah ad-dahri ataupun surah al-insan. Sebab dalam ayat pertama ada perkataan insan dan perkataan ad-dahr. Ad-dahr itu maknanya masa. Baik, ada hadis yang sahih Nabi SAW melarang kita daripada mencela masa. Hari ini Ustaz Ahmad Rosdan tak ada bersama dengan kita, mungkin dia tak sihat hari ini. Dia ada telefon saya 2 hari lepas, dia kata dia kurang sihat. Baik, hadis ni ada dalam Sahih Muslim ya. Nabi SAW melarang kita mencela masa. Disebut dengan lafaz ad-dahr. Ada satu riwayat lain sebut la tasubbu ad-dahr, jangan kamu mencela masa, kerana masa tu Allah Taala yang ciptakan. Dalam riwayat Muslim, qala Allah Azza wa Jalla yu'zini ibnu Adam. Allah Azza wa Jalla berfirman ni dalam hadis kursi, anak Adam atau manusia telah menyakitiku, di mana manusia berkata ya khaybatad dahri, wahai celakalah masa itu. Khaybah merujuk kepada khabar, rugilah, malanglah. Apa-apa perkataan yang negatif kita tak boleh nak nisbahkan kepada masa. Sama juga hadis yang Nabi larang kita jangan mencela, jangan marah kepada angin. Angin bertiup menyebabkan mungkin terbalik pokok tumbang, kain baju kita jemur, jatuh habis, kita marah kepada angin. Tak boleh. Angin tak boleh kita marah, tak boleh cela. Sama juga dengan masa. Ketika berlaku sesuatu musibah, bencana, kita tidak boleh kita mencela dan marah kepada masa. Ada dalam hadis yang sahih, hadis kursi. Maka Rasulullah beritahu, fala yakulanna ahadukum ya khaybatad dahri. Maka janganlah manusia itu, seseorang itu berkata, wahai wahai celakalah akan masa itu, atau wahai rugilah. Alangkah malangnya masa itu. Tak boleh kata begitu je. Kata-kata yang negatif berbentuk celaan kepada masa tak boleh kita gunakan. Kerana Allah Ta'ala beritahu, fa inni anad dahru, akulah masa. Maksud akulah masa, akulah yang tuan kepada masa. Masa tu Allah Ta'ala yang ciptakan. Dan segala yang berlaku, sama ada an-nawazil wal masaib, segala bencana, musibah, bala, adalah ketentuan Allah. Masa itu adalah makhlukun lillah, suatu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan masa tu dia tak ada kuasa untuk memberikan mudarat dan manfaat. Semuanya terletak kepada kehendak Allah. Jadi janganlah dicela masa. Contohnya kalau kita dah sampai hujung tahun, khususnya kalau kita yang duduk di pantai timur ni, biasanya bulan 11, bulan 12 ni, banjir ataupun berlakunya hujan lebat, ribut sebagainya. Kita nak menyalahkan musim pula, kita kata, dengan sebab musim ni lah
apa dia, hujan lebat, air mudah naik, jadi banyak timbul kesusahan. Itu ketentuan Allah. Allah Ta'ala yang pilih berlakunya hujan lebat, banjir pada waktu-waktu sekian, itu ketentuan Allah. Katanya, uqallibu lailahu wa naharahu. Aku yang membalik-balikkan malamnya dan siangnya, yang menjadikan berlakunya pertukaran hari dengan sebab adanya malam, siang. Daripada hari bertukar jadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi setahun. Jadi hadis ni kita tak boleh mencela masa. Adapun golongan yang saya sebut tadi, golongan yang sesat, yang menganggap semua yang berlaku dalam hidup ni adalah ketentuan masa. Ni orang yang tidak beriman dengan Allah. Mereka hanya merujuk kepada masa. Apa-apa berlaku dalam hidup ni ada kaitan dengan masa. Kita mati sebab dah sampai masa mati. Dalam Islam, kematian itu adalah takdir daripada Allah. Soal masa tu adalah waktu yang Allah Ta'ala tentukan berlaku ketika itu. Begitu juga dengan sakitnya kita. Baik, kita rujuk ayat 24 dari surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah ayat 24, muka surat 501. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dalam ayat ini terdapat perkataan ad-dahru. Mereka berkata, tiadalah kehidupan kami di dunia, tiadalah kehidupan kami melainkan hidup di dunia sahaja. Ini orang-orang kafir, hak tak beriman kepada hari akhirat, mereka hanya ingat hidup ni di dunia sahaja. Namutu wa nahya. Dulu kita mati, kemudian kita hidup sekarang ni. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah yang membinasakan kami kecuali masa. Itu bila sampai masa kita dah tua, tak larat dah, letih, hilang tenaga, akhirnya matilah dengan sebab tua. Ataupun dengan sebab dah sampai masanya. Kita mengatakan masa sampai itu adalah ketentuan Allah. Bukan soal masa itu sahaja, tapi dah ditentukan oleh Allah ajal bagi seseorang itu. Bila dah sampai tempohnya, maka matilah dia. Jadi kematian itu boleh berlaku dengan sebab masa, dengan sebab ia adalah takdir Allah. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Dia ada kaitan dengan soal masa tadi. Iaitu tentang asal kejadian manusia. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kami ciptakan manusia daripada nutfah ataupun daripada sedikit air benih yang bersifat bercampur. Di akhir surah Al-Qiyamah itu pun kita dah baca dah tentang asal kejadian manusia yang begini. Nutfah merujuk kepada air yang sedikit sahaja. Dengan kuasa Allah, bila berlaku persenyawaan antara air benih lelaki dan perempuan, maka terbentuklah selepas proses berikutnya janin hinggalah menjadi manusia dan lahir ke dunia. Iaitu kamilah yang telah mengadakan, menciptakan manusia daripada ma'in qalil, daripada air yang sedikit, mukhtalitun mumtazijun, yang bercampur ataupun bersenyawa, bercantum dengan baina ma'i ar-rajul wal mar'ah, antara dua air benih lelaki dan perempuan. Baik, apa tujuannya manusia diciptakan ni? Kita kena sedar ni. Kita diciptakan adalah untuk diuji. Dan untuk pastikan manusia itu melalui proses ujian yang seimbang. Maksud seimbang di sini, kita dikenakan ujian tu munasabah lah. Munasabah dengan manusia yang hidup di dunia itu, dijadikan manusia ni boleh mendengar, boleh melihat. Jika manusia itu diberikan perintah untuk solat, untuk apa ibadat yang lain, tetapi dalam keadaan mereka tak boleh mendengar, melihat, ini sesuatu yang tidak munasabah. Kalau pelajar-pelajar di sekolah, soalan untuk pelajar tingkatan 1 tak sama dengan sukatan pelajar tingkatan 5, sebab lain. Pelajar sekolah rendah lain dengan pelajar sekolah menengah. Bila dikenakan ujian, soalan tu tak sama.
Masing-masing mengikut tahap dia. Jadi untuk pastikan manusia ni boleh melalui ujian tu dengan baik, maka diberi kepada manusia as-sam'u wal absar, pendengaran dan penglihatan. Itu pun kita dah bincangkan dulu dalam ayat surah Al-Mulk. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Ta'ala dialah yang menjadikan kamu daripada awal kejadian, dan Allah Ta'ala jadikan untuk kita ni ada pendengaran, ada telinga yang kita boleh mendengar, ada mata yang kita boleh melihat dengannya. Tujuannya untuk lengkap, sempurna lengkap satu makhluk yang disebut sebagai manusia, al-insan. Adanya akal, adanya pendengaran, adanya penglihatan, kemudian diutuskan Rasul, diturunkan kitab, lalu manusia boleh berfikir dengannya, dan boleh merasai dengan fitrahnya yang bersih. Jadi dua sifat yang Allah Ta'ala sebut ada pada manusia, iaitu mendengar dan melihat, sami'an basira. Kalaulah kita fikir seorang manusia itu tidak boleh mendengar, tak boleh melihat, Allahu Akbar. Tak boleh melihat, buta. Tak boleh mendengar, pekak. Dua-dua. Bila berlaku dua-dua, mana antara dia dengan dunia ni terputus. Dia nak bercakap tak boleh sebab dia pekak. Bila pekak tu dia akan jadi bisu. Dia package dia dah. Bila seseorang terpekak, tuli dia akan bisu. Kemudian buta pula, tak boleh melihat. Dia hanya boleh menyentuh. Jadi dunia dia adalah gelap 100%. Nak bercakap tak boleh. Tapi biasanya jaranglah kita jumpa gitu. Biasa kita jumpanya, kalau dia pekak, mata dia boleh melihat. Kalau dia buta, telinga dia boleh mendengar. Tapi kalau dua-dua tak ada tu, sesuatu yang sangat tak boleh nak dibayangkan lah. Tak boleh nak gambarkan macam mana. Itulah sebabnya Allah Ta'ala pernah bertanya, ada dalam ayat surah surah Al-An'am. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Muka surat 133 ayat 46. Katakanlah, apakah yang kamu fikirkan, wahai manusia, apa yang kamu boleh fikirkan jika Allah Ta'ala mengambil pendengaran kamu, penglihatan kamu. Kalau Allah Ta'ala tarik balik pendengaran kita, tiba-tiba kita tak boleh mendengar, ya Allah, kita merasakan suatu nikmat yang besar telah hilang daripada kita. Sebab apa? Sebab kita tak boleh mendengar. Bukan setakat tak boleh bercakap, tak boleh mendengar percakapan orang lain. Kita tak boleh nak menikmati bacaan-bacaan Al-Quran daripada qari-qari yang baik bacaannya. Kalau buta pula, ya kita tak boleh menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Kita pergi satu tempat, kita cerita comelnya tempat ni, pemandangan ini. Kalau tak lagi pun jauh pun, kita sekurangnya kita tengok dalam TV lah, dalam TV, dalam YouTube. Saya suka buka dalam YouTube, tengok negara-negara Eropah. Negara yang ada 4 musim. Di Swiss contohnya, di Netherlands. Kita membayangkan, comelnya tempat dia dengan permukaan bumi yang begini. Tapi bayangkan kalau orang tu buta. Kita duk cerita comel-comel tapi dia tak boleh nak bayangkan macam mana comel itu sebab dia tidak melihatnya dengan mata dia sendiri. Maka Allah Ta'ala tanya, jika dia ambil semula pendengaran, penglihatan kamu, wa khatama ala qulubikum, dan dia tutup hati kamu, tutup maknanya dijadikan kamu ni orang yang hilang akal. Na'udzubillah min zalik. Man ilahun ghairullah. Siapakah Tuhan selain daripada Allah? Ya'tikum bih, yang berkuasa untuk mendatangkan kembali. Maka jawapannya tak ada lah. Sebab tu dalam doa yang biasa kita baca, kita minta Allah Ta'ala sentiasa menjadikan nikmat pendengaran penglihatan ni maknanya sempurna. Biasalah kalau cuba tanya orang yang dah tua, dia kata, maaf lah ustaz, saya ni dah tua, mata tak berapa nampak dah. Mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar dah.
Tapi kalau kita masih boleh mendengar dengan baik, walaupun usia kita dah mungkin 90-100 tahun lah bagi yang panjang usia tu, ini ini sesuatu yang sangat hebat lah. Walaupun umur kita dah meningkat banyak dah, tapi telinga kita masih sihat, boleh mendengar dengan jelas, mata kita boleh melihat dengan baik. Ini sesuatu yang sangat sebab itu dalam doa antaranya Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Itu biasa kalau kita baca dalam doa wirid maksura, minta Allah Taala sempurnakan nikmat kesihatan dan segala nikmat yang diberikan, termasuk nikmat pendengaran, nikmat dapat melihat ni, hinggalah kita dipanggil bertemu dengannya. Jadi kita diuji dengan at-takalif asy-syar'iyyah, dengan hukum-hukum taklif. Ba'da bulugh sinnit taklif, ba'da bulughi sinnit taklif, setelah sampainya umur taklif. Umur taklif ni maknanya orang kata dah baligh, dah melepasi umur baligh dan sudah akil. Akil mana berakal, maka disebut akil baligh, mana dah orang tu dah matang, akalnya dah sempurna, dah melepasi umur yang kita panggil mumayyiz. Mumayyiz ni boleh membezakan mana yang bersih, mana yang kotor, dan layak untuk menerima taklif hukum syarak. Taklif hukum syarak mana seorang yang kita kata tak ada penyakit mental. Ada setengah anak-anak yang masalah lembam. Lembam, akal dia tu lambat. Kita ajar apa-apa cara solat pun dia tak berapa nak faham. Jadi taklif kepada dia tu bergantung kepada kemampuan akal dia memahami apa yang dia ajar. Kalau dia seorang yang sempurna akalnya dan sudah melepasi umur baligh, maka dia adalah al-mukallaf. Mukallaf ni orang yang dikenakan taklif sebagai suatu ujian bagi semua manusia semasa hidup di dunia. Sesiapa yang melaksanakan perintah Allah, yang Allah Ta'ala suruh dia buat, maka dia lulus. Apa yang dilarang dia tinggalkan, maka dia lulus. Adapun pendengaran, penglihatan dan juga hati. Hati ini mana jantung hati dan semua anggota badan yang lain. Yatamakkanu hadzal insan min at-ta'ati wal ma'siyah. Mana manusia mampu untuk memilih sama ada dia nak taat atau nak derhaka kepada Allah. Kemudian kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada manusia jalan. Tunjuk di sini maknanya telah kami jelaskan. Jalan di sini maknanya tariqal huda wad dalal, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Dua-dua Allah Taala dah beritahu. Ini jalan petunjuk. Ini jalan kesesatan. Ataupun wal khair wasyarr, jalan baik, jalan jahat. Jadi kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih. Kalau kita pilih yang betul, maknanya telah menepati fitrah. Fitrah manusia sukakan kebaikan. Fitrah manusia sukakan jalan petunjuk. Imma syakiran wa imma kafura. Di akhir ayat ketiga ni, sama ada manusia itu menjadi orang yang bersyukur ataupun kufur. Maknanya pilihan tu di tangan dia. Untuk jadi bersyukur atau kufur itu di tangan manusia itu sendiri. Tapi manusia kena usaha lah. Kena usaha. Antaranya dalam doa kita minta Allahumma ja'alni abdan syakura. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Ataupun Allahumma ij'alni abdan sabura. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sabar, yang syukur, yang sabar. Ataupun kita berlindung dengan Allah daripada kekufuran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Berlindung daripada kekufuran dan kefakiran. Apa-apa yang negatif, apa-apa yang tidak baik, kita minta dijauhkan. Jadi bila kita berdoa, itu dah termasuk usaha kita lah. Usaha untuk memilih menjadi orang yang bersyukur dan jauh daripada kufur.
Adapun syukur maknanya beriman. Kufur ialah menjadi kafir lah. Dia ada dua dia, sama ada syakiran iaitu mukmin, kafura maknanya menjadi kafiran, kafir. Kebenaran itu daripada Allah. Memang jelas daripada Allah. Jadi sesiapa yang memilih untuk beriman, maka biarlah dia beriman sebab itu pilihan tu di tangan dia. Sesiapa yang memilih untuk kekufuran, maka terpulang kepada dia. Kita lihat dalam ayat 29 surah Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu daripada Tuhanmu. Yang benar itu datang daripada Allah. Faman syaa falyu'min. Maka sesiapa yang mahu, maksudnya mahu menerima kebenaran dan beriman, maka biarlah dia beriman. Sebab itu pilihan dia. Dan itulah pilihan yang terbaik. Wa man syaa falyakfur. Dan sesiapa yang memilih kekufuran, falyakfur. Itu terpulang kepada dia. Dan dia pilih jalan salah, ikut dia lah. Tetapi ada pun orang yang memilih kekufuran, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu. Zalim kerana memilih kufur, engkar. Disediakan untuk mereka api neraka yang dia punya panas dia tu akan meliputi mereka. Kanan, kiri, atas, bawah. Maknanya semuanya adalah api. Ini suatu ancaman yang sangat dahsyat dan menakutkan bagi sesiapa yang memilih kufur, memilih keengkaran. Tetapi kalau dia memilih iman, dia selamat. Semoga Allah Ta'ala jaga kita, iman kita. Sebab itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Bukan soal jaga harta. Yang paling penting adalah menjaga iman. Kita jaga iman dan kita berdoa, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Sebab kita nak jadi hamba yang bersyukur. Allahumma ahyina. Allahumma ahyini imanan wa amitni imanan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan memiliki iman. Orang yang beriman mati dalam keadaan beriman. Dan akhir sekali kita bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Jadi jalan itu sudah ditunjukkan. Pertama, jalan itu ditunjukkan melalui ilham. Okay, setiap manusia dah diberi ilham. Itu kita pun dah baca dalam surah Asy-Syamsu gitu. Bila sampai kepada ayat wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa manusia dan penyempurnaannya telah kami ilhamkan kepada manusia fujur, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Mana jalan itu secara asalnya telah diberi kepada manusia melalui fitrah manusia itu sendiri. Melalui fitrah manusia. Kemudian diutuskan Rasul. Sampainya dakwah Rasul. Kemudian diturunkan kitab. Banyak lagi lah. Diberi kepada kita akal untuk kita berfikir. Di samping tadilah kita boleh mendengar, boleh melihat. Itu semua adalah sebab-sebab kepada memudahkan sampainya petunjuk. Jadi kalau seseorang tu buat alasan, dia kata, oh belum sampai hidayah, belum sampai seru lagi. Kita mengatakan, kalau dia dah tahu, dia dah dengar, bermakna hidayah tu sudah sampai. Hidayah tu sudah sampai. Cuma dia yang memilih untuk menolaknya kerana ikut hawa nafsu. Sesuatu yang sangat ditakuti oleh orang-orang beriman adalah kufur selepas beriman. Na'udzubillah min zalik. Dalam doa kita baca, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad. Ya Allah, kami mohon kepada kamu iman yang tidak menyebabkan kami murtad ataupun kembali kepada kufur. Dan juga nikmat yang tidak habis-habis. Na'iman la yanfad. Dan dalam doa tu juga kita meminta kepada Allah kita dapat wa murafaqata, dapat berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, dalam syurga al-khuldi yang tertinggi. Jadi salah satu yang Nabi ajar kepada kita dalam doa ni,
supaya diberi iman yang tetap. Mana kita akan tetap di atas keimanan sehinggalah kita bertemu dengan Allah dan kerana kita beriman. Itulah yang paling berharga, yang paling besar sekali. Tapi kita kena ingat, musuh kita, syaitan, sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan manusia. Itu kerja dia. Kita terkejut baca dalam laporan berita, anak bekas Presiden pertama Indonesia, bila berita kemarin, pergi ke Pulau Bali, buat pengisytiharan tukar agama daripada Islam masuk agama Hindu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah elok-elok Islam, dah tukar masuk agama Hindu pula. Ini berlaku di Indonesia. Dah masuk dalam berita. Kita mengatakan, ya Allah, sesuatu kerugian. Sepatutnya bila umur meningkat, iman kita semakin kuat. Kita semakin jaga agama kita. Tapi yang berlakunya, lain pula. Dipilih jalan kekufuran. Meninggalkan jalan keimanan. La haula wala quwata illa billah. Sebab itu dalam Quran, banyak Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, dalam hidup kita di dunia ni, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itu ayat tu dalam suratul Baqarah, ayat 257 maksudnya. Dalam juzuk yang ketiga. Ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Ta'ala dialah yang menjadi wali. Wali ni mana menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala keluarkan orang beriman ini daripada kegelapan menuju kepada nur cahaya. Daripada kegelapan kufur, syirik, jahil, tak ada ilmu. Akhirnya orang beriman ini selamat, berada dalam cahaya. Lebih-lebih lagi cahaya di akhirat nantilah. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, awliya'uhumut taghut, yang menjadi wali-wali mereka. Wali ni mana pelindung, penjaga, teman rapat mereka adalah taghut syaitan. Taghut ni syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Terbalik. Orang beriman daripada gelap pergi kepada cahaya. Ni daripada duduk molek-molek dalam cahaya, elok-elok dalam cahaya pergi tempat gelap. Tidak ada siapa yang mahukan begitu sebenarnya. Tapi disebabkan ikut nafsu. Itu puncanya. Disebabkan ikut nafsu dan kepentingan diri, akhirnya menolak kebenaran, mengambil kesesatan. Menolak cahaya, mengambil kegelapan. Jadi rugilah. Sesiapa yang bertindak begitu, bukan setakat rugi dia, rugi keluarganya, dengan satu kerugian yang kalau ditebus dengan dunia pun tak akan diambil tebusan itu daripada mereka, ya. Rugi. Kalau orang-orang yang mati dalam kekafiran, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Kalau mereka memiliki emas sebesar bukit untuk mereka tebus, maknanya mereka nak gantikan supaya tak jadi masuk neraka. Dia kata, ya Allah, aku ada emas banyak bukit ni, mau ambil lemah ni, tapi aku bebas neraka, maka tidak akan diterima gantian itu, tebusan itu. Falan yuqbala min ahadihim, tak diterima. Maka rugilah mereka sampai bila-bila atas kesilapan semasa di dunia. Jadi kita kena fikir ni, nasib kita di akhirat dengan cara kita bersedia untuk sentiasa jaga iman kita. Dia syaitan ni dia licik sebenarnya. Dia licik. Dia punya tipu helah dia tu sangat halus. Dia akan pergi sedikit demi sedikit. Sikit manusia ni ikut nafsu, leka, lalai, seronok dengan dunia. Akhirnya tanpa disedari mereka meninggalkan, mungkin pertamanya tinggalkan solat. Mungkin mula-mula tinggal solat subuh saja. Akhirnya solat 5 waktu ditinggalkan. Akhirnya cabut habis. Kalau yang perempuan tak pakai tudung apa dah. Itu penting. Perkara yang paling penting kita jaga adalah agama. Ini kita lihat ada setengah-setengah orang yang masa zaman belajar, zaman sekolah, okey, comel, bagus. Tapi bila dia meningkat dewasa, bergaul, mungkin ada setengah tu bekerja di luar negara yang kita lihat, bekerja pula hebat-hebat. Tak ada dah. Sifat keislaman dia tak ada dah secara zahirnya.
Kalau dia masih Islam, ialah kita tak nampak dia salat tak salat, tapi kita lihat dari segi pakaiannya. Kalau yang perempuan tu tak ada hak pakai tudung apa dulu, tak ada dah. Duduk pula di negara Eropah, negara barat, kita kata kalau beginilah cara pakaiannya, kita menaruh sangkaan dia tidak solat. Berdasarkan caranya begitu. Kalau orang solat, dia tidak begini caranya. Jadi macam mana dia jaga iman dia, kalau begitulah keadaan hidup yang dia pilih. Itu pentingnya. Menjaga iman lebih penting daripada kita menjaga periuk nasi kita. Kalau kita lapar, tak makan, jasad kita mati. Tapi kita hidup lagi di akhirat. Tapi kalau yang mati tu iman, iman yang mati, iman tu dah tak ada cahayanya, maka seseorang tu akan terseksa selama-lamanya di akhirat nanti. Baik, cukuplah rasanya kita ambil 3 ayat untuk hari ini sebagai mukaddimah bagi surah Al-Insan. Sekejap je masa dah 7.30 dah. Ada soalan ke? InsyaAllah kita sambung ayat keempat esok lah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgunya. Gini Ustaz, apa ni berkaitan dengan ad-dahr ni dak, masa ni. Masa ya. Allah ni dia tak terikat dengan masa, Ustaz dak? Baik, kita semua ni makhluk ni dia terikat dengan masa. Dan Allah boleh buat kita ni makhluk ni tubik daripada garis masa. Contohnya Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, kemudian di segi apa ni Uzair mati mula tu semuanya tubik daripada garis masa. Baik, nak tanya Ustaz setuju ke tidak bila saya katakan bahawa masa ini diciptakan sekali dengan alam ini. Yang seterusnya kemudian saya tertarik kepada surah Al-A'raf ayat 54. Ada. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal ard. Pada perkataan semua ni kemudian. Bila ada kemudian dalam Quran ni Ustaz, boleh ke tidak kita kata ianya melibatkan masa? Ada contohnya ginilah, saya pergi Kota Baru, kemudian beli basikal. Bermakna saya pergi Kota Baru tu mendahului daripada beli basikal. Tak. Jadi untuk ayat ni kemudian Allah beristiwa atas arasy ni tu tasawwuflah tu. Kemudian perkataan kemudian tu. Jadi seolah-olah nak lagu mana? Sedangkan Allah ni tidak terikat dengan masa. Minta penjelasan Ustaz. Wallahu a'lam Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ya, berhubung dengan masa, memang Allah Ta'ala yang menciptakan masa dan dia tidak terikat dengan masa. Masa tu adalah makhluk ciptaannya. Sebagaimana contoh yang cikgu beritahu tentang Uzair tadi. Kisah Uzair itu ada disebut dalam surah Al-Baqarah. Dia dimatikan 100 tahun. Kemudian bila hidup balik, umur dia sama seperti sebelum dia mati. Jadi tak mengalami proses penuaan. Allah Ta'ala boleh jadikan orang duduk dalam kubur tu, dia tak terasa masa tu lama, sekejap je. Sebab masanya begitu. Itu masa sesuatu yang, itulah kita kata sangat luar biasa. Allah Ta'ala boleh hentikan masa. Dia kalau dia kendaki, dia boleh percepatkan masa. Tapi dia tidak terkesan oleh masa. Itu macam mana tu kita tak boleh nak fikir tu. Kita tak boleh nak fikir sebab masa tu sendiri adalah suatu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Baik. Bila Allah Ta'ala ciptakan alam ni, memang alam ni terikat dengan sistem masa yang telah ditentukan oleh Allah. Iaitu adanya malam, siang, matahari keluar sebelah timur, matahari terbenam sebelah barat, berlakunya hari, seminggu, sebulan. Maka masa pun terus berlalu. Menariknya dalam syurga nanti lain pula kaedah masanya. Dia tak ada proses penuaan. Masa ada tapi tidak terjejas, tidak memberi kesan kepada penghuni syurga. Maka Nabi sebut ahli syurga ni dia akan muda selama-lamanya, tak akan menjadi tua. Allah Ta'ala wujudnya sejak azali, tak ada mula bagi adanya. Quran hanya sebut huwal awwal wal akhir
wal-zahir wal-batin. Dialah yang terawal, maksud tidak ada yang mendahulunya dari segi kewujudannya. Dialah yang terakhir, kerana dia tidak terkesan oleh masa. Baik. Itu yang setakat yang saya boleh beritahu tentang masa tadi. Jadi masa ni Allah Ta'ala yang ciptakan. Kita hidup di dunia dalam skala yang dah ada ukuran masanya. Masanya dah ditentukan. Begini tempoh dalam sehari 24 jam. Dalam seminggu ada 7 hari. Dalam setahun Allah Ta'ala jadikan ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Dari segi ketentuan masa setahun Allah Ta'ala jadikan ada 12 bulan. Itu ketentuan Allah. Baik, untuk soalan kedua tentang sifat istawa bagi Allah setelah dia ciptakan langit dan bumi, ia perkara yang sama disebut dalam 7 ayat, bukan ayat 54 surah Al-A'raf sahaja. Dia juga disebut dalam beberapa ayat yang lain. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 masa. Ayyam di sini bukan hari, dalam 6 masa yang kita tak tahu fasa-fasa dia tu. Tapi banyak pendapat lah. Antaranya Imam Qurtubi kata merujuk pada hari Ahad yang pertama. Kemudian Isnin, Selasa, Rabu sampai hari Jumaat. Itu pendapat dia lah. Mungkin ada dalil yang dirujuk. Kemudian dia istawa 'alal arsh. Kalau merujuk kepada kalimah summa, dia merupakan apa yang berlaku sesudahnya. Litta'qib, apa yang sesudahnya. Tapi Allah Ta'ala tak terkesan oleh masa. Tapi bagaimana ianya sifat itu bagi Allah itu memang dari segi kaifiatnya memang kita tak tahulah. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu dia memang benar-benar maha berkuasa, sebab arasy itu adalah makhluk yang paling tinggi selepas langit yang ketujuh. Dan bagaimana dia menciptakan langit dan bumi pun kita tak tahu. Cuma hanya diberitahu fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Soal, yalah kalau nak kaitkan ayat ni dengan persoalan masa, wallahu alam, kita pun tak boleh nak fikir. Cuma ta'kid sesudah diciptakan langit dan bumi, dia menyatakan sifat istawa baginya di atas arasy. Bagaimana kaifiat, sebagaimana kata Imam Malik, dari segi bahasanya sudah diketahui al-istiwa itu maklum. Wal kaif, adapun bagaimana itu sesuatu yang majhul, tak diketahui. Beriman dengannya wajib, dan wassu'alu anhu, dan bertanya tentang bagaimana sifat istiwa bagi Allah itu katanya adalah sesuatu yang bid'ah, kerana para sahabat tak pernah bertanya kepada Nabi. Perkara itu difahami mengikut bahasa setakat yang mereka boleh faham, ia adalah sifat bagi Allah. Adapun Allah Ta'ala itu memang soal masa tu, kalau penciptaan langit dan bumi dia dah sebut dalam tempoh masanya 6 masa. Walaupun Allah Ta'ala berkuasa nak ciptakan langit bumi ni dalam tempoh mungkin tak sampai 1 hari ke ataupun 1 masa, maknanya lebih cepat lagi. Tetapi Allah Ta'ala nak menyatakan penciptaan langit dan bumi lebih besar di sisi Allah berbanding penciptaan manusia, maka didatangkan penyataan bahawa penciptaan itu berlaku fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 masa. Okay, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Tunggu dulu. Untuk menyatakan rasa syukur ni, kita perlu dengan perkataan atau dengan perbuatan? Dua-dua sekali. Sebaiknya dengan dua-dua sekali. Paling kurang pun kita bersyukur, kita sebut Alhamdulillah tu pun dikira ada syukur. Maknanya kita ingat kepada Allah yang beri nikmat kepada kita. Kita rasa lapar, bila kita dah kenyang maka Alhamdulillah. Kita ingat kepada Allah yang beri nikmat, maka kita sebut Alhamdulillah. Itu paling kurang. Tapi yang baiknya adalah menyatakan syukur dengan perbuatan, iaitu dengan ketaatan kita kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Okey, saya suka nak menarik perhatian dalam isu solat dia. Orang yang Solat. mengapakah orang yang solat kita tengoknya tapi masih melakukan maksiat. Contohlah kalau perempuan buka aurat ke apa tak. Jadi adakah isu ini berkaitan dengan ketentuan Allah ataupun pilihan manusia itu sendiri? Sedangkan kan Allah beri pendengaran, penglihatan kepada dia,
Situ saya nak minta pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Puan Rohana. Orang tu solat dah tapi masih melakukan dosa dan maksiat. Ya, puncanya kerana ada ketidaksempurnaan pada solat. Sebab solat yang sempurna, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau masih lagi melakukan perkara yang berlawanan dengan perintah agama, padahal dia tu solat, mana solat tu ada kekurangan lagi lah. Ada kecacatan yang perlu ditampung, diperbaiki. Yang paling menakutkan kalau solat itu tidak diterima langsung di sisi Allah. Allah Ta'ala tak terima solat menyebabkan solat itu tak ada nilai di sisi Allah. Adapun kalau kita nak kata ini ketentuan Allah, ketentuannya dari sudut berlakunya dosa. Berlakunya dosa itu adalah ketentuan Allah. Dalam hadis yang sahih, kutiba 'ala ibni Adam hadzuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahala. Telah ditulis kepada anak Adam berlakunya perbuatan zina. Maksud zina ni dosa, ya. Dosa dan perkara ini akan berlaku, antaranya dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Ini adalah ketentuan Allah, tetapi manusia yang memilihnya. Jika manusia memilih untuk melakukannya, maka dia terlibat dengan dosa dan dia perlu bertaubatlah, ataupun perlu memohon keampunan kepada Allah atas dosa tadi. Jadi punca kenapa solat itu masih tidak mencegah perbuatan mungkar, kerana solat tu sendiri tu perlu diperbaiki. Itu masalahnya. Solat tu diperbaiki. Sebab tu penting dalam beramal, kita perlu sentiasa belajar untuk kita tingkatkan kualiti solat kita. Sama ada semua sekali lah, daripada dalamannya khusyuk kita, wuduk kita, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, semua sekali. Daripada awal kita berwuduk, kita takbiratul ihram hingga kita beri salam, supaya solat yang sempurna menjadi sebab kepada boleh dielak daripada berlakunya perkara mungkar itu. Wallahu a'lam. Ustaz, dan juga tadi juga ni daripada Syah Alam. Nak tanya pasal tadi yang cerita berkenaan dengan Maryam tadi. Bapa dia Imran, apa dia punya sejarah dia nak serahkan Zakaria jaga dia. Bapa dia ada, dan Zakaria tu dengan Maryam tu macam mana dia punya kena-mena tu? Muhrim ke tak dia Ustaz? Baik, kisah Maryam. Maryam tu pun kita dah bincang dah sebelum ni dalam surah-surah yang terdahulu. Dia ada pertalian keluarga dengan Nabi Zakaria. Sebab isteri Nabi Zakaria tu adalah mak saudara kepada Maryam. Itu isteri Nabi Zakaria ni adik-beradik dengan Hannah. Hannah isteri kepada Imran. Baik, mereka ni ada mak ayah. Maryam ada ibu dan ayah, itu Imran dan juga Hannah. Kenapa pula nak diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk dijaga? Sebab ibu dia Hannah dah bernazar untuk menjadikan anak dia ni sebagai orang yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Berkhidmat untuk Baitul Maqdis dan juga menjadi seorang anak yang sepenuhnya beribadat kepada Allah. Sehingga Maryam tu disebut dengan Maryam Al-Batul. Batul ni mana orang yang tabtila, betul-betul hidup dia beribadat kepada Allah dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis ataupun untuk Masjidil Aqsa tu lah. Jadi oleh kerana Nabi Zakaria lah yang paling dilihat paling layak, maka masing-masing berebut. Itu yang timbul buat undian, cerita undian tu. Itu kisahnya boleh kita lihat dalam surah Maryam dan juga dalam surah Ali Imran. Dia ada kaitan antara dua keluarga, keluarga Zakaria dan keluarga Imran. Jadi adapun sebab diserahkan kepada Zakaria tu sebab nak melaksanakan nazar dia tu lah. Nazar ibu dia tu. Sebenarnya ibu dia bernazar kalau dia dapat anak lelaki, maka anak ni akan berkhidmat untuk Masjidil Aqsa. Tapi rupanya bila lahir, rupanya dapat anak perempuan. Tapi dia teruskan juga nazar dia tu. Wallahu a'lam.
Baik, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung esok lah. Dah cukup 1 jam masa kita. Untuk ini untuk muqaddimah surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahru. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.